Assalamualaikum. Hai murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din. Saya tadi bukan melukis, saya bersihkan lukisan ni. Kenapa ada lukisan di tepi saya? Kerana pada hari ini untuk bersama ikon, selalunya kita bersama dengan ikon dalam bidang sukan, ikon dalam seni tari pun ada. Tapi hari ini kita bersama dengan ikon seni pendidikan seni visual. Bijak seni Cikgu Irma akan bersama dengan kita pada hari ini. Beliau sangat-sangat hebat kerana telah pun mewujudkan satu sistem dalam pembelajaran PSV, iaitu sistem pembelajaran bijak seni. Sudah pastinya episod hari ini menjadi inspirasi kepada murid-murid di luar sana. Baik, ikon kita pada hari ini dah pun berada di sebelah sisi saya. Ikon pendidikan seni visual. Bijak seni. Cikgu Irma Rahayu. Apa khabar cikgu? Sihat. Alhamdulillah cikgu, saya bersemangat hari ini sebab saya rasa cikgu ramai murid-murid yang sedang menonton kita pada hari ini menjadikan cikgu sebagai idola. Tapi cikgu, mungkin ada peminat barulah di luar sana kan nak berkenalan lebih lanjut dengan cikgu. Boleh tak cikgu kenalkan diri sikit cikgu? Terima kasih. Assalamualaikum dan hai. Saya Cikgu Irma Rahayu daripada SMK UJ 13 Subang Jaya. Saya telah menjadi cikgu seni visual selama lebih 18 tahun. Di sekolah saya adalah ketua panitia pendidikan seni visual. Saya juga adalah ketua penyelaras majalah sekolah. Saya juga adalah ketua pentaksir sekolah dan juga saya juga adalah penceramah kertas 2 SPM pendidikan seni visual. Dan tak lupa juga saya adalah edufluencer KPM. Wah, tapi nak tahu jugalah cikgu punya tarikh lahir, tempat lahir kat mana? Saya lahir di Selangor dan saya punya tarikh lahir adalah 11 Mei. Okey, anak keberapa tu daripada berapa orang adik-beradik? Saya anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik dan saya hanya seorang je anak perempuan dalam adik-beradik saya. Baik, cikgu kita dah tahu dah sedikit latar belakang cikgu, dan sekarang ni nak tahu cikgu macam mana sejarah penglibatan cikgu dalam pendidikan seni visual ni cikgu. Boleh tak cerita sikit cikgu? Di sekolah, semasa saya berada di sekolah menengah, saya memang masuk aliran pendidikan seni visual semasa di tingkatan 5. Kemudian dari situ saya tengok cikgu saya dia buat lakaran dalam kelas, mewarna dalam kelas. Itu tahun 1990-an tu. Jadi saya ingat lagi nama cikgu seni saya itu Puan Nuraini. Jadi beliau telah membuat lakaran secara spontan dalam kelas dan saya minat sangat dengan cikgu saya. Jadi bila saya mengatakan pada cikgu saya minat pendidikan seni visual, dia sentiasa memberi dorongan, sokongan. Dari situlah membuatkan saya minat dengan subjek pendidikan seni visual. Wah, ada pendorong, ada idola juga ni kan cikgu? Ya, cikgu seni sendiri. Ya, itulah pentingnya. Jadi tak mustahil saya rasa cikgu di luar tu pun turut ada murid-murid yang mengidolakan cikgu Irma, bijak seni. Dan cikgu nak tanya juga status pendidikan cikgu dalam perguruan ni cikgu. Untuk pengetahuan semua, selepas habis SPM, saya telah melanjutkan pengelajaran peringkat ijazah di UiTM, iaitu Seni Reka Perindustrian. Kemudian saya juga habis ijazah yang pertama tu. Kemudian ijazah kedua saya melanjutkan pelajaran dalam pendidikan seni visual, ijazah sarjana. Kemudian di UiTM juga. Kemudian saya telah diberi tajaan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melanjutkan pelajaran ke bidang master dalam pendidikan seni visual juga di UiTM juga. Sekali lagi saya telah diberi tajaan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang pendidikan seni visual dalam bidang kedoktoran.
Hebatlah Cikgu Irma, pemegang 2 ijazah sarjana muda, lepas tu ada sarjana dan sekarang ini melanjutkan pelajaran untuk PhD pula. Dan cikgu nak tahu juga, sebab mula-mula ijazah cikgu bukan pendidikan seni visual kan, lepas tu baru tukar. Kenapa cikgu memilih pendidikan seni visual ni? Okey, sebab saya suka mendidik. Saya suka mendidik pada anak murid. Kalau saya jadi seorang pereka, saya kelompok tu kecil. Kalau saya jadi cikgu dan mendidik, jadi kemahiran yang saya ada, saya boleh sebar luas kepada semua anak murid saya. Betul, setuju. Dan seni ni luas kan cikgu? Saya rasa termasuklah pendidikan seni visual ni. Boleh tak saya nak tahu seni yang cikgu kuasai tu? Mana cabang-cabang yang mana ni? Okey, di dalam subjek pendidikan seni visual ada banyak bidang. Ada bidang seni halus, ada bidang craft, ada bidang komunikasi visual, ada bidang seni foto, banyak ya. Sebagai seorang cikgu kan, kita kena menguasai semua bidang. Tak boleh hanya satu saja. Sebab kita nak ajar anak murid kita, kena semua bidang. Tapi yang paling saya minat, mesti ada kita minat kan. Yang paling saya minat adalah seni catatan, iaitu mewarna. Sebab ia salah satu terapi buat diri saya. Yalah, bila kita tengok warna cantik-cantik, dia macam satu psikologi untuk buat diri saya untuk lebih bermotivasi. Baik. Dan kalau kita ingat balik tadi Cikgu Irma ada bagi tahu siapa pendorong menjadi inspirasi di sekolah cikgu juga kan cikgu kan. Ada tak lagi mungkin ahli keluarga ataupun bukan ahli keluarga yang menjadi pendorong inspirasi cikgu dari dulu sampai ke hari ini? Okey, yang banyak memberi inspirasi saya memanglah suami saya. Sebab suami saya sentiasa memberi dorongan dan sokongan kepada kerja buat saya sebagai seorang guru seni. Sebab apabila kita menghasilkan seni, nak jaga anak-anak tu kan, anak saya ada 4 orang tau, nak jaga anak saya. Jadi kami akan sama-sama saling memahami dan sama-sama saling bekerjasama. Okey, kemudian selain daripada itu, mestilah follower saya kan. Follow bijak seni yang sentiasa memberi saya idea, memberikan pendapat. Kemudian yang ketiga, mestilah rakan-rakan guru di sekolah yang sentiasa menyokong, dan rakan-rakan guru pendidikan seni visual satu Malaysia yang sentiasa memberi nasihat kepada saya, kemudian memberi dorongan kepada saya, kemudian sentiasa melontarkan kata-kata motivasi untuk terus berkarya dan menghasilkan bahan-bahan bantu mengajar yang berkualiti dan yang menarik. Itu dia, penuh bersemangat. Tapi kan nak tahu juga kita ni bersama ikon. Tapi nak tahu juga siapa ikon yang diminati oleh Cikgu Irma sendiri? Okey, macam saya ada pengalaman berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir, dan saya memang meminati Tun Dr. Mahathir kerana pertama ada satu slot sesi bersama dengan beliau. Masa tu hanya saya seorang sahaja cikgu. Sebab saya pakai name tag, dia nampak saya, lepas tu dia bersama dengan saya. Tun Dr. Mahathir cakap dekat saya, cikgu ya. Lepas tu dia cakap, cikgu, anda adalah acuan generasi pada masa akan datang. You are the mold for next generation. Dari situ saya terus tekad bahawa saya bersama-sama dengan guru ni memang akan memberi satu impak kepada generasi akan datang. Kami ni membentuk generasi akan datang. So betapa mantapnya kata-kata tu kan, memberi kesan betul lah. Ya, mesti meremang lah cikgu. Bila dengar waktu tu, saya pun meremang Roma ni. Tambah-tambah lagi ayat itu diberitahu oleh Tun Mahathir kan, ikon negara kita. Dan cikgu, kalau untuk ikon seni pula cikgu, mungkin ada apa-apa yang cikgu jadikan inspirasi waktu berkarya tu ke kan? Okey, macam saya suka Vincent van Gogh. Beliau adalah Vincent van Gogh, beliau adalah pelukis impressionism, dan karya-karya beliau sangat menarik dan melibatkan emosi. Jadi melibatkan warna, emosi. Memang bila saya memang ada simpan karya beliau yang mana memang jadikan sebagai panduan untuk saya dan juga murid. Baiklah, sekejap lagi kita sambung bersama dengan ikon kita pada hari ini, Cikgu Irma. Kita berhenti rehat dulu. Teruskan bersama dengan kami di Didik TV KPM.
Ya, bersama dengan saya Din untuk bersama Icon untuk episod kali ini bersama dengan Icon dalam Pendidikan Seni Visual Bijak Seni Cikgu Irma. Masih lagi bersemangat untuk berkongsikan cerita menjadi inspirasi kepada murid-murid yang sedang menonton di TV KPM pada hari ini. Dan kalau tengok di atas meja ni antara pencapaian, kejayaan, anugerah yang diperolehi oleh Cikgu Irma. Jadi cikgu nak tanyalah terlebih dahulu pencapaian dalam bidang pendidikan seni visual. Mungkin boleh kongsikan kepada penonton? Okey, ada dua Din, yang saya telah capai dalam pendidikan seni visual, iaitu yang pertama iaitu Anugerah Guru Inovatif Negeri Selangor, di mana saya telah menangi anugerah bagi inovasi saya bijak seni, iaitu saya telah menghasilkan satu inovasi seni siasatan semasa PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah, di mana saya telah menghasilkan satu modul. Kalau dalam PDPR kan, kita kena kalau dalam PDPR kita kena mengajar secara dalam talian. Betul. Jadi sukar sebenarnya nak ajar dalam talian. Jadi saya telah menghasilkan satu modul bijak warna. Murid akan mengikut turutan bagaimana nak mewarna, iaitu langkah demi langkah. Jadi kalau kat sekolah kita kena bersemuka. Kalau dalam online saya akan tunjuk langkah lah demi langkah, dan ada formula untuk mewarna. Okey. Kemudian anugerah yang kedua adalah saya telah diberi anugerah gold medal lah ni Din. Gold medal, iaitu saya telah masuk pertengahan inovasi anjuran Universiti Putra Malaysia, iaitu UPM Sedang, di mana saya telah menghasilkan satu modul khas untuk kertas 2 SPM pendidikan seni visual. So itulah dia dua anugerah yang telah saya menangi. Wah, ini pingat emas nampak tulis kat situ. PICTL Putra Inovatif Carnival in apa cikgu? Teknik and Learning. Wah, hebat. Kecil. Pak Yan nak baca, tapi hebat. Bukan calang-calang kejayaan. Dan cikgu, ini untuk dalam pendidikan seni visual. Kalau di luar bidang pendidikan seni visual, cikgu? Okey, saya juga pernah, ni pengalaman yang tak pernah saya lupakan lah. Saya pernah memenangi peringkat dunia iaitu pertandingan reka cipta kereta. World International Formula 1, iaitu saya dengan anak murid saya telah menghasilkan satu reka bentuk kereta Formula 1, dan di peringkat dunia, di mana kami ni kena bersaing satu dunia. Macam World Cup tu lah. Okey. Dan alhamdulillah saya telah memenangi piala ni, iaitu FIA Women in Motorsport Awards. Okey, FIA Women in Motorsport tu maksud dia saya telah membawa pasukan perempuan. Dan murid-murid perempuan lah ni? Ya, murid perempuan. Jadi kami telah bersaing dengan pelajar lelaki, dan kami telah diberi anugerah. Kemudian itu pertama. Yang keduanya, sekolah saya telah mendapat ranking nombor 9 peringkat dunia. Itu dia. 10. Dan nak tahu Din, di mana? Di Ferrari World Abu Dhabi. Hebat, cikgu, terharu saya. Waktu tu cikgu berada di sekolah mana cikgu waktu tu? Di SMK 13. Saya bangga sebab sekolah harian biasa mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Wah, kalau ada murid-murid cikgu yang turut serta waktu di Abu Dhabi yang sedang menonton sekarang ni, mesti bangga kan, boleh mengimbau lagi pengalaman dan pergi dengan harapan pulang dengan kejayaan ni. Peringkat dunia cikgu. Dan paling best tu saya merasalah dengan anak murid saya naik kereta roller coaster terpantas di dunia 1 minit saya. Berdebar betul. Dengan anak murid saya menjerit, tapi memang pengalaman yang sangat membanggakan. Ya, sebut pasal pengalaman cikgu, mungkin boleh cikgu kongsikan antara pengalaman manis cikgu ialah berada dalam bidang perguruan ni cikgu. Okey, perkara pertama adalah ada pengalaman manis memang sangat banyak. Yang pertama adalah saya mendapat latihan di Proton, di mana Proton telah menyediakan latihan bersama dengan anak murid saya selama 6 bulan. Saya diajar bagaimana nak mereka bentuk kereta, lepas tu mengalami suasana nak mereka bentuk kereta, nak mewarna, diberi pendedahan saya dengan anak murid tentang penjenamaan sesuatu kereta. So Proton ni adalah syarikat pemotoran nasional kita kan. Jadi mereka telah menaja pasukan kami yang sekolah harian biasa saja, memang pengalaman tak boleh lupa. Kemudian saya juga telah mencipta nama sekolah saya dengan anak-anak murid saya di Malaysia Book of Record. Ni dia Malaysia Book of Record. Okey, saya telah
saya bersama tim anak murid saya tu ya telah menjahit sofa terpanjang di Malaysia. Sofa? Ya. Menjahit sofa terpanjang? Ya. Okey, sofa tu kan ada macam 3 tempat duduk, 2 tempat duduk. Berapa tempat duduk sofa terpanjang tu? Berapa orang boleh muat? Itulah saya tak lupa lah saya dah lama dah sebenarnya. Tapi panjang lah kan sebab sampai masuk Malaysia Book of Records. Ya, dan kami diberi latihan oleh syarikat Moswell untuk menjahit. Saya tak pernah menjahit ya. Kemudian saya dengan anak murid belajarlah menjahit daripada kain jeans jeans yang terpakai, so kita tak ada buang kan, jeans yang terpakai, so kita pun akan menjahit lah. Ui, kalau ada lagi sofa tu, saya nak duduk dekat atas sofa tu sekali dengan cikgu. Tapi itulah, itu kenangan manis, pengalaman manis. Mungkin ada pengalaman pahit cikgu. Boleh kongsikan. Okey, pengalaman pahit saya adalah kita ni nak pergi sekolah. Lepas tu kita ni nak bersedia untuk mengajar. Kita dah sedia dah bahan-bahan bantu mengajar. Bilik seni, studio seni dah kemas semua. Lepas tu kita dah pesan pada murid untuk bawa bahan untuk belajar kan pendidikan seni visual. Malangnya bila datang sekolah murid-murid tak bawa bahan. Sedihnya saya. Din dulu macam tu ke? Pernah lah juga cikgu. Okey. Kemudian saya pun nak minta beritahulah anak murid saya, kalau memang ada tahu bahan kami sediakan, tapi kena berkongsi, tak best. Jadi murid pun macam sedih lah kan. Jadi saya harap ibu bapa di luar sana, kalau ada subjek seni visual, bantu anak murid kita sediakan bahan-bahan supaya mereka tak ada rasa down, sedih kan. Murid-murid pun sama juga, bila dah cikgu pesan suruh bawa tu, kena ingat dalam memori, jangan lupa. Sebab Cikgu Irma itu merupakan pengalaman pahit tau, ingat sampai sekarang. Memang mencabar tu sebenarnya kan. Kita dah prepare. Cikgu sebut pasal mencabar tu, cabaran je. Cabaran sebagai seorang guru pendidikan seni visual, guru seni tu cikgu. Ya, betul. Apa dia cabarannya selain daripada murid lupa nak bawa? Okey, kemudian cabaran yang kedua adalah apabila kami nak wakil Malaysia kan. Jadi saya sekolah harian biasa yang tiada nama kan sekolah tu, jadi kami terpaksa mencari penaja. Jadi banyak syarikat yang tidak yakin dengan sekolah kami. Okey. Jadi tapi berkat usaha saya tak putus asa, saya ketuk setiap syarikat di luar sana, hantar email, tak putus asa. Tak putus asa. Saya usaha dengan anak murid saya cakap dengan anak murid saya, ini cabaran kita cuba. Akhirnya memang mereka yakin dengan idea yang kami bawa dan berjaya juga akhirnya. Ya, nama cikgu, nama SMK USJ 13 terpatri dekat peta dunia. Membanggakan, bukan nama sekolah dia tahu, membanggakan Malaysia sebenarnya. Selepas tu cikgu ada lagi tak macam kejohanan pertandingan macam ni lagi? Okey, kemudian selepas memang ada pertandingan F1 School masih lagi berjalan dan jangan lupa masuk ya, memang menarik dan best. Kemudian pengalaman yang paling saya tak boleh lupa adalah saya dilantik oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai Edufluencer, iaitu pempengaruh dalam pendidikan. Pempengaruh dalam pendidikan. Okey, macam mana nak mencapai tahap jadi pempengaruh dalam bidang pendidikan cikgu? Okey, kerja buat kita dalam pendidikan seni visual perlu diwawarkan di sosial media sebab kita berada dalam pendigitalan. Jadi segala kerja buat kita tontonkan dalam sosial media. Apabila parent, ibu bapa percaya dengan konten kita, mereka memang akan follow, dan follower saya pun parent juga, ibu bapa. So kita kena bina trust tu terhadap ibu bapa dan juga masyarakat dan netizen lah especially kan. So apabila kita wujudkan kepercayaan tentang konten kita, jadi ia secara tak langsung menginspirasikan semua. Menjadi seorang pempengaruh yang memberi impak yang positif, bukan menjadi pempengaruh yang buang masa, memberi impak yang negatif. Tapi saya dapat rasa yang ada murid-murid yang sedang menonton kita sekarang ni cikgu, termasuklah cikgu juga, nak tahu macam mana nak masuk ni kalau ada lagi cikgu. Macam mana cikgu buat waktu tu boleh menyertai pertandingan ni cikgu? Okey, pertandingan F1 Schools ni boleh pergi ke laman web pertandingan www.f1schools.com Malaysia. Boleh tengok memang banyak maklumat di situ. Boleh follow Instagram, social media mereka pun ada F1 School Malaysia. So memang boleh masuk lah. Jadi mana tahu ada rezeki untuk murid dan juga guru dari sekolah yang lain mewakili negara pula, kan ikut pencapaian membanggakan Cikgu Irma dan juga murid-muridnya. Kita berhenti rehat dulu, sambung selepas ini terus menonton Didik TV KPM.
Terima kasih kepada murid-murid yang sedang menonton bersama Ikon, bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Irma. Kita dah terang-terangkan sekarang ni, bukan bersama dengan ikon sukan ke, ikon seni tari ke, tapi ikon pendidikan seni visual bijak seni Cikgu Irma yang cukup-cukup hebat. Nampak sambil kita berborak ni pun dia siap mewarna. Cikgu memang hari-hari rutin mewarna ke cikgu? Memang saya minat mewarna sebab ia salah satu terapi diri untuk diri saya. Bila saya mewarna tu, saya rasa macam rasa tenang, rasa seronok. Lebih-lebih bila orang puji. Din cantik tak Din? Cantik sangat. Baik, saya tunjuk. Ni yang saya tengah buat ni. Okey, painting saya adalah watercolour, right? Cikgu buat sebelah tangan je. Cikgu melukis. Tapi ada kau melukis dua tangan? Tak ada kan cikgu? Tak ada. Memang melukis dua tangan. Wah, cantiknya. Tapi sambil-sambil cikgu mewarna ni, kita berborak jugalah. Cikgu nak tahu juga rutin seorang guru. Cikgu Irma rutin sebagai seorang guru ni cikgu. Okey, sebagai seorang guru, perkara pertama di rumah dah uruskan anak-anak. Lepas tu saya pun pergi ke sekolah. Semasa di sekolah saya juga adalah guru kelas. Jadi saya akan masuk guru kelas yang saya ajar. Saya pastikan kelas tu bersih, kemas, ceria, cantik sebelum murid masuk. Jadi kita ni kena awal lah datang ke sekolah. Sebab pukul 7 tu saya dah sampai sekolah dah. Dah pastikan kelas bersih, kemas, ceria, dah bosah lampu siap-siap. Kemudian di studio seni, di sekolah saya ada studio seni. Selaku ketua panitia pendidikan seni visual kan, pastikan studio seni kemas, bersih, peralatan semua teratur, dikemas kini supaya murid masuk je terus ni dia ceria, semangat, seronok lah orang kata. Gitu. Seronoknya jadi murid-murid Cikgu Irma. Beruntung murid-murid di SMK USJ 13 dan cikgu bukannya cikgu di sekolah saja, tapi juga seorang influencer ataupun pengaruh, terutama sekali di aplikasi TikTok, content creator lah ni. Cikgu, macam mana cikgu membahagikan masa sebagai tenaga pengajar, seorang cikgu content creator untuk bijak seni pula? Cikgu boleh je kita sembang sambil mewarna. Sebagai contoh kan, sebagai content creator, sebab disiplin. Disiplin penting. Apa-apa kita buat kan, disiplin tu sangat penting. Pertama saya akan menguruskan rumah, tangga, anak-anak, suami. Lepas tu saya pergi ke sekolah. Dah habis kerja buat saya di sekolah, saya balik rumah, saya pun uruskan rumah tangga dulu. Lepas tu saya terus hasilkan konten, okey. Lepas tu dan saya beruntung sebab follower saya membantu saya. So dia cakap, "Okey Cikgu Irma, minggu depan kami suka nak buat mewarna portrait ataupun mewarna bunga ataupun mewarna apa-apa saja." Jadi mereka membantu saya sebenarnya. Tak adalah macam blank, tak tahu nak buat apa kan. Sebagai content creator ni kita kena sentiasa mencipta idea-idea baru. Jadi idea-idea saya banyak daripada follower saya, rakan guru yang akan PM saya, "Okey Cikgu Irma, lepas ni kita akan buat mewarna bangunan, lepas tu buat konten berdasarkan dokumen standard kurikulum pendidikan seni visual." Faham. Cikgu macam penat je bercakap. Nak minum sikit je. Bukan ni untuk mewarna. Okey cikgu. Macam mana cikgu bahagikan masa tu? Malam adakah cikgu akan buat konten, siang memang bersekolah saja, ataupun hujung minggu je baru cikgu akan buat? Ke kat sekolah pun buat juga? Okey, kadang-kadang kan apabila murid menghasilkan hasil karya seni, saya pun akan buat video. Saya akan rekod hasil karya mereka, lepas tu saya akan buat video. Kemudian saya pun jadikan dalam bentuk video dan dokumenkan dalam bentuk digital, dan saya akan upload dalam semua social media. Jadi ini bukan hanya tertumpu pada mewarna saja. Sebenarnya banyak, luas. Sebagai contoh rumah ni kan, rumah tradisional ni kan, saya ada buat konten tentang bagaimana nak membina rumah tradisional. Ini adalah subjek tingkatan 4. Itu membina rumah. Jadi tingkatan 5 pun belajar juga. Jadi saya buat konten bagaimana nak mereka bentuk rumah tradisional. Jadi daripada situ secara langsung saya telah membuat konten untuk bijak seni. Saya ingat cikgu, tak silap saya waktu saya sekolah dulu saya buat KLCC. Okey cikgu. Ini kita pergi ke personal sikit lah. Cikgu mungkin boleh kongsikan ke tak antara 5 perkara yang orang tak tahu pasal cikgu ni? Cikgu Irma boleh
pecah rahsia sikit ke? Yang pertama, apa dia? Okey, semua orang sedia maklum kan. Saya ada koleksi cincin. Tengok cincin saya ni. Tengok cincin saya Macam ni cikgu, macam ni tunjuk kat kamera. Macam ni tunjuk. Saya tunjuk. Okey. Koleksi cincin ni di mana apabila saya membuat video mewarna, hari ni kalau warna bunga ros, macam bunga ros kan, saya akan pakai cincin warna merah. Wow. Kalau saya warna kereta warna kuning, saya pakai cincin warna kuning. So saya ada banyak koleksi cincin dan ikut tudung. Ni pakai tudung merah kan, baju merah, cincin pun merah. Berapa banyak je koleksi cincin cikgu ada? Ingat tahu tak berapa? Dalam 2 kotak lah, banyak lah. 2 kotak. Kotak tu berapa ukuran pula? 7 kaki, 8 kaki? Besar betul. Okey, saya dikenali dengan cincin lah. Cincin, okey. Cincin berbagai warna ikut tema baju semua cikgu Okey, itu baru yang pertama. Yang kedua cikgu, apa dia? Okey, yang kedua saya ada pelbagai saiz bros, saya simpan. Okey. Bros mewarna kan, bros melukis ni kan. So, kalau pergi kedai mesti beli bros. Walaupun kat rumah dah ada 20, 30 saiz bros, mesti beli. Itu dia. Bros mewarna je lah. Bros mewarna. Bukan bros pergi cuci kasut tu. Tak. Bros mewarna. So, berapa banyak cikgu brosnya? Saya rasa saya ada lebih 50 batang bros lah. Kenapa cikgu tertarik dengan bros ni sebenarnya? Sebab rupa dia ke warna dia? Saya tengok warna-warni cikgu punya bros. Okey, sebagai contoh kan, saya ada buat bros ni kan. Okey. Bros ni ada pelbagai saiz dan pelbagai jenis. Jenis dia punya bulu? Ya, yang ni flat, dipanggil flat brush kan. Okey, yang ni round brush. Jadi ada banyak jenis bros. Kemudian ada pelbagai saiz. Kemudian dan pelbagai jenis warna lah. Itu dia. Ada tak yang bros yang cikgu beli tak keluar lagi kotak, masih dalam kotak jadi perhiasan je? Aduh, macam mana dia tahu Selalunya bros yang saya tak guna tu saya akan hadiah kepada anak murid saya. Wah. Saya tahu ramai anak murid saya ada memiliki bros saya. Cemburu betul saya dengan murid-murid SMK USJ 13 ni dapat hadiah cikgu pun yang sangat-sangat fun kan, sporting. Okey, itu baru yang kedua. Yang ketiga apa dia cikgu? Okey, yang ketiga saya mempunyai banyak koleksi perfume, pewangi. Wow, dari wangi. umur berapa cikgu kumpul? Okey, saya ada koleksi perfume. Saya memang suka minyak wangi sejak daripada sejak bekerja lah, sebab maksudnya kita mampu kan beli kan. So memang banyaklah koleksi botol pelbagai jenis, pelbagai saiz, pelbagai warna. Dan koleksi yang paling latest adalah Billie Eilish. Wow. Sebab bentuk dia cantik, kreatif, unik kan. Itu sebab dia. Bukan sebabkan cikgu minat Billie Eilish ke anak ni, anak yang menjadi punca ke beli sebab anak? Kita sebab design dia. Sebab design dia, bentuk dia sangat unik. Orang berdarah seni ni memang kita tengok perfume tu bau dia. Cikgu bau dan juga rupa dia. Okey, itu baru berapa? 1, 2, 3. Yang keempat apa ni cikgu? Fakta yang menarik yang orang tak tahu pasal cikgu Irma. Saya ada koleksi handbag pelbagai warna, pelbagai bentuk. Banyaknya koleksi. Macam hari ni saya pakai bujur merah, handbag saya pun warna merah. Okey. Kalau hari pergi sekolah kan pakai baju tudung warna pink, saya akan pakai handbag warna pink. Begitu. Cikgu tengok daripada dia punya reka bentuk ke ataupun jenama ke, ataupun kalau cikgu melancong, okey kena ada satu handbag dari tempat tu. Macam mana? Okey, macam saya bag tu saya pilih bukan jenama lah, sebenarnya keselesaan, lepas tu lebih kepada warna lah dan reka bentuk. Sebab cikgu ni banyak barang, macam-macam nak diletak dalam beg tu. Jadi beg tu pelbagai saiz, ada yang besar, ada yang kecil. Itulah dia. Okey, ada juga bros warna dekat dalam. Tahu dia ni, memang ada bros warna tu wajib. Kadang-kadang saya sangkut je kat tudung ni. Okey, cikgu yang terakhir apa dia? Okey, yang terakhir saya ada sebenarnya banyak koleksi tudung. Saya sangat banyak koleksi tudung. Dalam seminggu tu saya akan pakai tudung yang berlainan warna, berlainan bentuk, macam tu lah. Cikgu pun dikenali sebagai seorang yang mewujudkan sistem pembelajaran bijak seni ataupun dalam bahasa Inggerisnya Smart Art Learning System. Mungkin boleh cikgu kongsikan berkenaan dengan sistem tu cikgu? Okey, pembelajaran bijak seni adalah satu pembelajaran yang sistematik di mana ia tercetus apabila negara kita dilanda pandemik COVID-19. Kemudian mula-mula saya sendiri tak diberi pendedahan bagaimana hendak mengajar dalam
semasa dalam keadaan pandemik ialah secara online. Jadi murid saya keliru, saya pun keliru. Murid saya stres, saya pun stres. Kemudian saya telah wujudkan satu sistem, maknanya murid akan ikut panduan pembelajaran. Macam dekat sekolah kita ada jadual waktu pukul 7.30 kita pergi sekolah. Macam saya, okey, awak nak masuk kelas saya akan bagi step pertama adalah panduan pembelajaran. So murid akan lihat panduan pelajaran tersebut di platform D5, iaitu platform yang diberi oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Di platform tu ada Google Meet, Google Classroom. So murid akan pergi ke Google Classroom, dia akan lihatlah tugasan yang mereka kena buat. Kemudian seterusnya mereka akan merujuk YouTube saya. Dulu saya tak pernah terfikir nak buat YouTube. Saya dah ada YouTube channel Bijak Seni, TikTok channel Bijak Seni, semua Bijak Seni. Dan kebanyakannya memang bahan bantu mengajar dalam tu. Next, bila murid yelah, kita semasa bersemuka kita ada studio seni, betul? Betul. Kalau kita dah siap hasil karya, mesti kita nak letak di studio seni, dipamerkan. Kalau semasa dalam pandemik online macam mana? Jadi selepas saya siapkan panduan pembelajaran, jadi murid dah hasilkan hasil karya, murid akan upload dalam Padlet, aplikasi Padlet. Saya wujudkan galeri maya. Jadi murid akan letak semua hasil catatan dalam Padlet. Padlet tu terkandung dalam D5, platform D5, di mana ia percuma. Jadi murid akan upload dalam galeri maya. Jadi rakan-rakan semua boleh nampak hasil karya murid-murid lain. Dan mereka boleh komen. Dari situ murid akan, saya dah ingatkan, okey, kita akan buat apresiasi seni. So kita akan komen secara berhemah. Kita ajar dia. Kita ajar dia bagaimana memberi komen yang berhemah karya-karya rakan-rakan dia. Jadi mereka rasa macam bila dah kita upload dalam galeri maya, dia seronok tengok kawan-kawan lain punya komen pun, pujian daripada kawan-kawan. Jadi secara tak langsung saya telah mengajar mereka nilai yang baik, iaitu menjadi netizen yang baik. Betul, bukan jadi keyboard warrior yang teruk betul bahasanya, Okey, baik cikgu, itu sedikit berkenaan dengan sistem pembelajaran bijak seni. Kejap lagi kita terus bersambung. Kita nak berberak dengan Cikgu Irma. Terus menonton Didik TV KPM. Bersama Ikon di Didik TV KPM, Din bersama dengan Cikgu Irma. Bukan sebarang ikon, tapi ikon pendidikan seni visual Bijak Seni. Cikgu Irma masih lagi di sini. Nak tanya cikgu, apa yang cikgu tengah buat tu cikgu? Okey, ini adalah salah satu topik dalam tingkatan 3, iaitu seni tekad. Pendidikan seni visual bukan hanya mewarna, melukis, tapi bidang craft juga murid perlu kuasai. Okey. Inilah dia macam menjahit, menyulam cikgu. Dia memang sulaman seni tekad, iaitu hanya menggunakan benang warna emas dan juga benang warna perak sahaja. Ini adalah warisan tradisional kita, ya. Cantik sebab dia pakai benang emas, diletak di beg cikgu. Sebagai satu kita boleh hasilkan produk, ya. So kita boleh hasilkan beg. Nampak eksklusif kan? Kreatif nampaknya masa depan murid-murid sekarang ni. Nak tanya cikgu, oleh sebab cikgu dah lama dah dalam bidang pendidikan ni, mengajar seni tu kan. Macam mana cikgu melihat perkembangan murid, terutama sekali dalam kesenian ni cikgu? Okey. Kita sekarang berada dalam revolusi industri 4.0 kan, 4.0. Jadi kita lebih menuju ke era pendigitalan. Jadi saya lihat murid sangat berbakat sebab ada banyak aplikasi yang membantu mereka. Okey, aplikasi seperti banyaklah Padlet, lepas tu dalam iPad pun ada. Jadi ia membantu murid untuk mengembangkan lagi kreativiti mereka. Kemudian ada juga cikgu-cikgu yang menghasilkan video pembelajaran bagaimana nak membantu murid. Jadi saya tengok tiada alasan dah murid tak tahu nak buat. Kan. Tak ada alasan, memang akan tahu punya. Disebabkan oleh perkembangan teknologi lah. Jadi murid-murid kena perlu bijak menggunakan, mencari kekuatan bakat masing-masing. Dan lebih bertuah sebenarnya murid-murid hari ini ada Sekolah Seni Malaysia. Apa pendapat cikgu tentang kewujudan sekolah seni?
Okey, bagi saya sekolah seni visual tu memang sangat bagus, sangat baik dan harap diperbanyakkan di setiap negeri. Kerana sekolah seni ni dia pengkhususan dalam bidang pendidikan seni visual. Okey. Pendidikan seni visual, lepas tu seni muzik, lepas tu persembahan. Jadi murid-murid yang memang terselah bakat di dalam pendidikan seni tu, dia terus masuk ke sekolah seni. Ya, tak adalah kira macam membuang masa masih mencari ala tuju. Kalau minat seni, masuk sekolah seni. Jangan buang masa. Dekat situ ramai cikgu-cikgu yang berbakat yang boleh membantu kan cikgu kan? Ya, betul. Dan cikgu dah meraih pelbagai kejayaan, pencapaian bukan je di dalam Malaysia tapi juga sehingga ke luar negara. Mungkin cikgu boleh kongsikan cikgu resepi kejayaan untuk murid-murid di luar sana. Okey, kejayaan saya banyak didorong oleh keluarga. Memang of course lah keluarga yang akan banyak membantu saya. Kemudian selain daripada itu rakan-rakan guru di sekolah dan rakan-rakan guru di satu Malaysia yang sentiasa mendoakan saya, memberi saya idea-idea baru. Kemudian of course lah memanglah follower saya yang sentiasa memberi saya dorongan, sokongan. Memang itu menjadi kekuatan saya lah sehingga saya boleh berdiri di sini. Okey, selain itu cikgu ada tak tips yang mungkin murid-murid ni nak berjaya, nak jadi macam cikgu, ada sifat ataupun sikap negatif yang diorang perlu buang, apa dia cikgu? Okey, perkara pertama malas. Malas ni tak ada ubat. Dia kena diri sendiri kena cuba untuk disiplin diri. Okey, kalau kita malas buat apa pun tak jadi. So kena rajin. Tapi susah dah cikgu kan. Kalau macam cikgu dengan tugas sebagai seorang guru, lepas tu content creator lagi kan, nak berinteraksi lagi dengan followers, macam mana tu cikgu? Macam mana nak datangkan sifat rajin tu, nak pupuk tu? Okey, untuk kita kena cari kekuatan kita. Kekuatan macam kekuatan saya mewarna. Saya suka mewarna. Jadi saya banyak buat konten mewarna saja. Jadi murid-murid di luar sana kena tengok kekuatan kita, kekuatan diri sendiri. Dari situ dapat tahu satu kekuatan, jadikan dia sebagai satu kandungan untuk anda terus maju diri. Teruskan, jangan putus asa. Biasalah memanglah orang akan komen kita. Betul, awal-awal tu mesti ada yang mencaci, mengeji. Kecam kan. Kecam Tapi yang kecam tu 1% je. Yang menyokong tu 99%. Jadi abaikanlah yang 1% tu. Baik. Dan inilah cikgu, dari tadi pun kita bercerita, cikgu kongsikan macam-macam dah pencapaian yang diperolehi, dikecapi oleh cikgu. Apa lagi cikgu yang mungkin tak tercapai ataupun mungkin ada lagi visi misi yang cikgu belum lagi tengah dalam perjalanan sekarang ni? Apa dia cikgu? Okey, impian saya adalah mengadakan program kolaborasi dengan ibu bapa. Maknanya program kesenian ibu bapa dan murid. Kerana ibu bapa kena tahu kerja buat murid ni dalam pendidikan seni visual. Sebab stigma ibu bapa pendidikan seni visual ni macam subjek yang ala biasa-biasa je, luki-luki warna-warna. Tidak ya. Ia boleh menjana pendapatan. Boleh mencetus kreativiti murid, kreativiti ibu bapa tu sendiri. Okey, sebab ibu bapa dia tidak nampak apa kerja buat anak dia sendiri di sekolah kan. Jadi dengan adanya program kesenian ibu bapa dan murid, jadi ibu bapa ni lebih tahu menghargai hasil karya anak murid, anak dia sendiri. Kemudian dia tahu subjek pendidikan seni visual ni bukan hanya sekadar mewarna melukis, tapi menghasilkan idea-idea baru, memupuk kreativiti inovatif dalam diri anak murid itu sendiri, dan juga dia sebagai salah satu pencetus bagaimana nak menyelesaikan sesuatu masalah. Besar sebenarnya impak mata pelajaran ni. Baik, cikgu, apa harapan cikgu untuk industri seni visual ni cikgu? Okey, harapan saya adalah saya mengharapkan banyak lagi syarikat korporat di luar sana bergabung dengan pihak sekolah untuk macam memberi sokongan, menaja program-program kesenian supaya murid-murid ini dia tahu bagaimana subjek pendidikan seni visual boleh bawa mereka dalam kerjaya macam mana. Prospek kerjaya, sebab mereka belum nampak lagi kan, kadang-kadang mereka tak berapa jelas. Dengan adanya kolaborasi dengan syarikat korporat, jadi ia membantu murid-murid ini mendepani revolusi industri 4.0. Baik, terima kasih cikgu. Yang terakhir, apa nasihat cikgu kepada generasi muda di luar sana yang ingin mencuburkan diri dalam bidang seni visual ni cikgu? Okey, nasihat saya pertama, jadi diri sendiri.
cipta jenama sendiri. Macam saya bijak seni. Ya. Okey, kita cipta jenama sendiri, kemudian hasilkan karya-karya sendiri. Okey, jangan amalkan plagiarism. Itu tidak bagus. Kan. Kemudian disiplin diri dan committed dengan apa yang anda buat. Jangan putus asa, terus berjuang dan berjuang. Baik, terima kasih ucapkan kepada Cikgu Irma Bijak Seni kita untuk ikon pendidikan seni visual kita pada hari ini. Banyak sebenarnya yang kita belajar, yang kita perolehi. Semoga menjadi inspirasi dan juga boleh jadikan Cikgu Irma sebagai idola murid-murid di luar sana. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Cikgu nak buat dah cikgu, macam mana nak buat tekad ni?